Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak, edisi Selasa, 30 Ogos bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Langkah Kerajaan Sarawak mengumumkan pelaksanaan variasi harga VOP 2.0 bagi menampung kenaikan harga barang binaan untuk semua projek kerajaan negeri diyakini mampu melonjakkan kembali sektor pembinaan di negeri ini. Menteri Kanan Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu akan membantu kontraktor di Sarawak berdepan kenaikan harga bahan binaan dan membantu mengelakkan kontraktor kecil daripada gulung tikar. Ujar Datuk Seri Fadilah, ini juga akan membantu memastikan projek kerajaan tidak terjejas serta dapat disiapkan mengikut jadual. Beliau menambah pandemik COVID-19 telah menyebabkan kenaikan harga bahan binaan di peringkat global yang antara lain telah menjejaskan aktiviti pemprosesan sehingga menyebabkan kos bahan mentah meningkat selain perubahan dasar di peringkat luar negara seperti China yang memutuskan untuk tidak mengeksport beberapa barangan. Datuk Seri Fadilah yang juga Ketua Whip Gabungan Parti Sarawak menyatakan demikian dalam kenyataan media bagi mengulas mengenai bantuan khas Sarawak Kusayang BKSA 9.0 yang diumumkan oleh Kerajaan Sarawak semalam. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketika mengumumkan BKSA 9.0 antara lain memaklumkan pelaksanaan VOP 2.0 membabitkan 25 bahan-bahan binaan tambahan iaitu 15 bahan tambahan untuk kerja-kerja pembinaan dan 10 bahan tambahan untuk kerja-kerja kejuruteraan. Pelaksanaan VOP 2.0 di Sarawak melibatkan tanggungan kos RM700 juta oleh kerajaan negeri. Dalam pada itu, beliau turut menyifatkan pengumuman BKSA 9.0 membuktikan kerajaan Sarawak sentiasa konsisten dalam menyantuni kebajikan rakyat dan meletakkan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan teratas. Ia juga amat tepat pada masanya ketika rakyat berdepan kenaikan kos sara hidup dan tekanan inflasi. Kerja-kerja pengindahan tebingan Sungai Kampung Boyan kini pada fasa akhir. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pengindahan yang meliputi naik taraf fasiliti sekitar Kubu Megrita, laluan ke jeti, air pancut dan juga rumah teh Inggeris itu bakal menjadi daya tarikan baru di tebingan Kuching. Buat masa ini, ujar Datuk Seri Abdul Karim, usaha mengenal pasti operator yang sesuai untuk mengendalikan rumah teh itu sedang dikenal pasti. Presently sudah taking off. Saya jangka sudah hampir siap kerana kita telah dimaklum untuk mencari siapa yang akan menjadi operator tempat itu. Rumah teh itu jelasnya dijangka mampu menampung sehingga 200 pengunjung pada satu masa. Ditemui pemberita di Kuching, dedah Datuk Seri Abdul Karim lagi, dengan adanya prasarana ikonik pelancongan itu mampu menjadi daya tarikan ke bandaraya ini dengan mempamerkan seni Bina Barat. Dedahnya lagi, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga memantau projek terpabit. Right Honourable Premier, dia mahu siapa-siapa yang mengendalikan tempat itu to bring back the old days, how the tea house the old English tea house. Projek pengindahan dan pembinaan rumah teh Inggeris itu menelan kos RM24 juta mula dibina pada tahun 2017 namun mengalami kelewatan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 2 tahun lepas. Rumah teh Inggeris itu dijangka mula dibuka kepada orang awam selewat-lewatnya penghujung tahun ini. Program Kembara Merdeka Keluarga Malaysia KMKM 2022 kini berada di Tatau yang menjadi hentian lokasi kedua terakhir sebelum ke Bandar Seri Aman dan terus ke destinasi terakhir iaitu Betong. Konvoi bermula dari Jabatan Penerangan Japin Daerah Tatau mengelilingi Pekan Tatau dan diteruskan dengan Family One Run 5 km yang disertai 100 peserta.
Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John Sikitayai, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kakus semasa merasmikan program Larian Keluarga Malaysia menyeru penduduk di negeri ini terus mengibarkan jalur gemilang. Teguh bersama merujuk kepada kekuatan dan kesepaduan oleh keluarga Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan agama dalam mengharungi pelbagai cabaran dan semangat sebuah keluarga. Semangat keluarga Malaysia teguh bersama ini harus disemarakkan dan dihayati oleh segenap lapisan masyarakat dalam usaha kita mensejahterakan kehidupan rakyat ketika mendampingi cabaran ekonomi global. Selain Japin sebagai pengelola program, konvoi KMKM turut melibatkan jabatan dan agensi awam di daerah Tatau, antaranya Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam serta komuniti setempat. Hai, saya Dr. Singh mahu mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh Malaysia dan Sarawak. Selamat Hari Merdeka tahun 2022 yang akan dirayakan di Betong. Selamat Hari Kebangsaan diucapkan kepada semua rakyat di Malaysia, khasnya di Sarawak. Kepada semua warga Sarawak serta warga Malaysia secara amnya, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan. Kita teguh bersama. Taman Tebingan Batang Lupar di Bandar Simanggang, Sri Aman akan terus dinaik taraf walaupun kemudahan itu sudah siap dibina. Timbalan Menteri Pembangunan Bakat, Datuk Francis Harden Hollis berkata, 2 menara peninjau benak akan dibina di taman berkenaan dengan peruntukan RM1 juta telah diluluskan untuk tujuan tersebut. Satu lagi kemudahan yang akan dibina di kawasan sama adalah tempat persinggahan ikan bulu melibatkan kos RM1.6 juta. So of course selepas observation tower ini siap, nanti dengan persinggahan ikan bulu kita ada lebih besar lagi ruang untuk mereka yang berminat untuk buat perniagaan. Not only ikan bulu, ada gerai makan, ada gerai minum, 18 stall mengikut desain dan drawing yang telah dikemukakan kepada pihak Majlis Jasa Hormat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat penyelarasan Pesta Benak di Sri Aman. Sementara itu, Timbalan Residen Sri Aman merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Pesta Benak 2022, Elvis Didit memaklumkan sejumlah 17 acara bakal berlangsung sepanjang 3 hari pesta itu bermula 9 September depan. Antara acara utama adalah Regata Batang Lupar dengan penglibatan 357 perahu mewakili 15 pasukan. Sebanyak 450 tapak juga telah disediakan untuk peniaga bazaria. Turut diadakan pertandingan Miss Tourism Benak, acara bina badan Mr. Benak, pertandingan nyanyian Benak Idol serta pameran pembangunan. Kita jangkakan Pesta Benak kali ini selepas hilang 2 tahun. Kita jangkakan bukan saja dari segi penyertaan mendapat sambutan hangat, tetapi juga dari segi pengunjung. Okey, dari segi pengunjung, Yang Berhormat Datuk pernah menyebut mungkin kita jangkakan dalam 50,000 orang pengunjung yang akan berkunjung ke Bandar Semanggang pada 3 hari berkenaan. Kali terakhir Pesta Benak diadakan adalah pada tahun 2019 sebelum tertangguh akibat penularan COVID-19. Sungai Niah bakal berkocak lagi dengan penganjuran regata Niah pada 2 hingga 4 September depan. Ahli Parlimen Sibuti, Lukanisman Awang Sauni berkata ia merupakan kesinambungan regata sebelum ini dengan mengalu-alukan penyertaan semua masyarakat di daerah Subis serta kawasan sekitarnya termasuk Bintulu. Penganjuran ini bagi mempromosi pembangunan di sepupuk Niah yang berdekatan dengan Gua Niah serta Sungai Niah sekaligus mengeratkan keharmonian penduduk pelbagai kaum di daerah itu.
Bukan hanya untuk hiburan semata-mata tetapi untuk mengeratkanlah keharmonian, memantapkan dan juga untuk melihat perubahan yang berlaku. Terutama sekali kita ingin memaparkan pembangunan waterfront Pupuk. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses persediaan Regata 8 Niah 2022 di waterfront Sepupuk Niah. Jelas beliau penyertaan dibuka kepada golongan berumur 18 hingga 28 tahun selain wang tunai RM8,000 turut ditawarkan kepada pemenang utama. Acara lain yang turut dipertandingkan adalah bot laju, lumba kayuh, pameran Ratu Regata serta persembahan nyanyian daripada artis tempatan. Sarawak mencatat sedikit penurunan jumlah kes baru COVID-19 pada Minggu Epidemiologi ME34 berbanding minggu sebelumnya. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media mingguan memaklumkan bahawa sebanyak 760 kes dilaporkan pada Minggu ME ke-34 berbanding 798 pada ME33. Daripada 760 kes berkenaan, sebanyak 742 adalah di bawah kategori klinikal 1 dan 2, manakala 18 lagi merupakan kategori klinikal 3, 4 dan 5. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 312,532. Menurut kenyataan itu, daerah Kuching kekal merekodkan bilangan kes tertinggi pada ME34 dengan 233, diikuti Miri dengan 118 dan 98 kes dicatat di daerah Sibu. Daerah-daerah lain pula mencatatkan bilangan kes antara 1 dan 84. Selain itu, 2 kes kematian turut dilaporkan masing-masingnya di bahagian Semarahan dan Sarike. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 30 Ogos berakhir di sini. Selah semangat patriotik anda, bersama-sama kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia, jumpa lagi.